Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cikgu Norehan binti Kandil. Saya akan mengajar kamu kesusasteraan Melayu komunikatif. Kesusasteraan Melayu komunikatif, ya, bukan bahasa Melayu tapi kesusasteraan Melayu komunikatif. Jadi macam inilah. Ini sebagai panduan saja. Baik. Kod peperiksaan untuk peperiksaan SPM ialah 2216. 2216. Baik, sebelum saya teruskan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan tahniah kepada kamu kerana telah dapat masuk ke kelas 4 dedikasi dan salah satu subjeknya ialah kesusasteraan Melayu komunikatif, ya. Jadi biasanya pelajar yang diambil dalam kelas sastera Melayu ini ialah kesusasteraan Melayu ini adalah pelajar yang agak baik pencapaiannya dalam bahasa Melayu. Jadi ini subjek bukan bahasa Melayu tapi satu subjek lain, kesusasteraan Melayu komunikatif. Antara buku yang kamu akan gunakan nanti ialah kalau ibu bapa dah ambil tu, kamu kena tahulah ada 3 buku. Pertama, Ku Bentang Sehelai Peta. Cikgu rasa kamu boleh nampak. Ku Bentang Sehelai Peta. Yang kedua, Nilai Insan. Yang ketiga, Naratif Ogon Syoto. Baik, Naratif Ogon Syoto ialah sebuah novel, ya. Novel naratif ni maksudnya cerita, himpunan cerita. Ogon Syoto ialah sebuah kepulauan, sebuah tempat yang berada di persekitaran Jepun, ya. Jadi di sini pengarang dia membuat koleksi cerita-cerita daripada perbualan, daripada peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh masyarakat di sekitar Ogon Syoto tu. Dia koleksikan, dia dijadikan sebuah cerita, dipanggil naratif Ogon Syoto. Ogon Syoto, ya, karya Anwar Ridwan, sastrawan negara, ya. Di sini ada 10 bab lah kalau kamu tengok. 9 ke 10, ya. Okey, kamu akan tengok 9 bab di situ, ya. Jadi novel ini agak complicated sikit lah. Kamu kena baca dan kamu kena faham. Agak sukar untuk faham, tetapi mudah sekiranya kita dah baca buku ni dan kita akan kaji bersama-sama nanti, ya. Yang kedua, Nilai Insan. Nilai Insan ini ialah koleksi ataupun himpunan puisi tradisional. Puisi tradisional yang kita akan kaji ialah pantun, syair, gurindam dan seloka. Okey, pantun, syair, gurindam dan seloka. Dan dalam buku ini juga ada cerita-cerita yang dipanggil prosa tradisional. Prosa tradisional ni cerita-cerita yang menggunakan bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu lama yang menggunakan perkataan-perkataan yang agak lama, yang jarang-jarang kita guna, tetapi tidaklah sukar untuk difaham, ya. Baik, seterusnya tadi, Ku Bentang Sehelai Peta ini adalah antologi cerpen sajak drama, ya. Cerpen sajak dan drama. Okey, betul, ya. 3 koleksi di sini. Jadi di sini nanti cikgu akan beritahu kita lah, beritahu kamu, baik, minggu ni kita nak belajar tajuk apa. Jadi cikgu akan beritahu kamu nak bawa buku mana-mana, ya. Dan buku ini, 3 buku ini akan digunakan terus sampai ke tingkatan 5. Maksudnya tingkatan 5 kamu tak ada buku baru lah. Memang buku ini, 3 buku ni saja yang kita akan gunakan. Maksudnya kita belajar tingkatan 4 separuh dan disambung pada tingkatan 5, ya. Cikgu harap masa terluang kamu tolong baca dulu buku ni. Kerana sastera perlu baca. Kalau kamu tak baca, kamu tidak dapat nak faham cerita dan kita tidak boleh mengkaji sastera itu, ya. Baik, cikgu nak jelaskan pula tentang apa
bagaimana pentaksiran pada tingkatan 4 dan 5 tu nanti ya. Tingkatan 4 dan 5 pentaksirannya cikgu akan berfokus jugalah kepada SPM kita ya. Baik. Sastra Melayu Komunikatif ini terdiri pada 2 kertas. Abang kakak yang berada di tingkatan 5 sekarang, tingkatan 5 tahun 2021, kamu 2022 baru ambil SPM ya. Yang abang kakak yang ambil tahun 2021 yang akan ambil Sastra Melayu Komunikatif ni, mereka akan mereka akan menjawab 2 kertas ya. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 terdiri daripada soalan-soalan petikan daripada yang kita kaji tadi ya. Kita kaji dan ada 10 soalan pendek-pendek. 10 soalan pendek dan markah dia setiap satu itu adalah 40 markah ya. 1 markah 4. Kalau 10, 40 markah, tidak ada pilihan. 1 sehingga 10 itu kena jawab ya. Itu dalam kertas 1. Soalan bahagian A ada 10 item membawa markah 40 markah ya. Contohnya dia bagi petikan beginilah. Dia bagi petikan, di bawahnya ada soalan. Jadi kamu kena jawab. Kemudian bahagian B-nya pula sama juga. Bahagian B-nya tapi soalannya berdasarkan petikan, ada yang petikan, ada yang tak ada petikan, tetapi jawapan kena panjang sikit. Itu kenali sebagai bahagian B, soalan respon terbuka. Soalan respon terbuka ni kalau kita sekarang kita sebut soalan esei lah ya. Soalan esei. Dan dah habis itu markahnya 100. 40 pada bahagian A, 60 pada bahagian B. 6 soalan pada bahagian B itu kamu kena jawab 3 saja. Jawab 3 daripada 6. Pilihlah mana-mana 3 ya. Baik, jumlahnya markah 10. Jumlah markahnya ialah 10. Baik, kertas 2, 2216 palang 2. Ni best ya. Kita ada menghasilkan karya. Menghasilkan karya ya. Kamu akan duduk di Dewan Perpiksaan. Ni namanya kerja khusus ya. Dan kerja khusus itu ujiannya hanya ujian peringkat pusat pada tingkatan 5 lah SPM nanti. Tingkatan 4 ni kita buat latihan saja dalam kelas, tetapi ujian sebenarnya kertas 2 ini berada di tingkatan 5. Kalau kertas dalam peperiksaan tingkatan 4 juga kita akan buat kertas 2. Kita akan minta kamu bina sajak daripada cerpen, bina syair daripada cerpen dan sebagainya ya. Baik, pada itu membawa markah 40 markah ya. 40 markah nanti apabila yang telah kamu hasilkan itu kamu kena buat dalam bentuk persembahan. Kamu kena bersajak, kamu kena bina dalam bentuk PowerPoint. Semuanya menggunakan komputer ya. Okey, contoh soalan untuk kertas 2 yang kamu mencipta tu ya. Cikgu bacakan sekejap. Contohnya berdasarkan cerpen Profesor Sufi. Dalam buku ni ada cerpen Profesor Sufi dan soalan dia adaptasi cerpen tersebut kepada sajak. Maknanya cerpen yang kamu baca itu kamu kena buat dalam bentuk sajak. Sajak tu adalah arahan dia ya, memati bentuk sajak, menempati tema dan tidak kurang daripada 30 baris. Kalau tingkatan 5 nanti dalam peringkat SPM sebenar, kamu masuk dewan dulu, nanti kamu akan cipta sajak ke, syair ke, pantun berdasarkan arahan soalan dan mereka akan kumpul jawapan kamu. Dan lepas itu dipulangkan balik untuk kamu buatkan dalam bentuk persembahan dalam bentuk ICT, PowerPoint dan sebagainya. Begitulah lebih kurang soalan-soalan dalam bentuk penilaian pentaksiran bahasa kesusastraan Melayu komunikatif. Baik, setakat ini video yang akan saya bagi pada kamu. Baik, nanti kita akan belajar seterusnya lah dalam WhatsApp ataupun Google Meet ya. Okey, cikgu hentikan dulu video untuk setakat sekarang. Sekian, terima kasih.